Entah macam mana, sekitar pukul 3 pagi tak ada seorang pun yang berjaga. Semuanya terlelap. Pak Teh yang tidur betul-betul tepi tangga menuju ke dapur tersedar sebab tercium bau yang sangat hanyir. Dalam sama-sama lampu minyak tanah tu, ekor mata Pak Teh dapat tangkap pergerakan seseorang. Seseorang macam tengah bogel sedang menuju ke arahnya, melangkah seorang demi seorang sepupunya yang tengah tidur. Bila sampai ke giliran Pak Teh, dia tutup mata sambil tahan bau yang amat hanyir. Lalu lembaga tersebut bersuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi 5 kisah seram menggigil, dari kisah Fika yang tinggal di apartmen berhantu selama 6 bulan hinggalah kisah Pak Teh yang berdepan dengan jenazah bangun. Nak tahu kisah mereka macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya, saya letakkan link dekat bawah macam biasa. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tahun 2013, Fika dapat tawaran kerja di sebuah daerah yang tak pernah dia jejakkan kaki sebelum ni. Tawaran kerja yang Fika dapat ni dimulakan dengan program apprentice yang berlangsung selama 6 bulan sebelum diterima kerja secara tetap. Tempat tinggal disediakan sepanjang program tu berlangsung. Hari pertama Fika laporkan diri, dia dibawa masuk ke apartmen 3 bilik yang disediakan oleh syarikat. Masuk je dalam rumah tu, Fika terasa macam ada satu gumpulan angin hembus ke arah muka dia. Rumah besar, semua perabot ada. Fika akan duduk rumah tu dengan seorang lagi kawan serumah dia bernama Zeti. Apartmen lain mewajibkan 5 orang dalam satu rumah, tapi mereka ni istimewa sikit sebab 2 orang je perempuan yang datang dari jauh. Sebulan 2 tinggal dekat rumah tu semuanya okey. Masuk bulan ketiga, tiba-tiba Zeti beritahu dia nak kahwin dan terpaksa tinggal ke rumah tu, kerja dekat tempat lain. Mula-mula Zeti tinggal ke rumah tu semuanya okey je, hinggalah ada satu malam tu Fika terasa rumah tu panas lain macam sangat. Padahal rumah sentiasa pasang aircon. Fika laras suhu paling rendah dan sambung tidur. Rasa panas waktu malam ni berterusan, tak kira siang atau malam. Sama je dia rasa. Katil Fika ni menghadap almari. Almari tu ada cermin. Bila dia solat, dia akan menghadaplah cermin tu. Sejak Zeti tak ada rumah ni, setiap kali Fika solat, tak kira siang atau malam, bila nak rukuk, alis mata dia ni akan nampak ada benda berdiri betul-betul dekat belakang dia. Memang jelas dia nampak. Fika teruskan solat macam biasa, walaupun dalam hati ni rasa nak menangis dah. Apartmen ni lain macam sikit susunannya. Dari pintu utama depan ni memang jelas nampak ketiga-tiga bilik sama ada pintu buka atau tutup sebab design dia straight je. Fika duduk bilik depan. Sejak Zeti tak ada, Fika memang buka lampu dan tutup semua pintu bilik, terutamanya bilik belakang sekali. Tapi kalau nak masak, kena lalu jugalah bilik belakang tu. Rutin Fika hari-hari masak cincai-cincai, janji perut kenyang. Tengok TV pukul 10 malam, masuk tidur. Kalau cerita best, pukul 12 malam baru masuk tidur. Bila masuk bilik nak tidur, asal tarik selimut je, benda tu mulalah dengan aktiviti dia. Bunyi kerusi, hidupkan TV, bunyi sliding door. Sebulan lepas Zeti pergi tu, Fika memang susah nak tidur. Pergi kelas, mata bengkak. Bayangkan bila duduk dekat meja makan, semua kerusi Fika akan biarkan dalam kedudukan sengit. Bila waktu malam, benda tu akan susun. Esok pagi, elok je cantik bersusun. Benda tu tolong kemaskan. Fika tutup TV, dia buka TV. Cabut suis pun dia pasang balik. Itu cerita dekat ruang tamu. Dekat dalam bilik pula, Fika memang jenis tidur mengiring ke kanan.
Bila tidur mengiring tu nampaklah katil bujang tempat Zeti tidur dulu. Benda tu kerap jugalah muncul gantikan Zeti bila waktu malam. Buka pintu bilik lah, muncul dalam cermin lah, dan terdengar bercakap dalam bahasa yang tak faham lah. Selalu jugalah Fika kena macam tu. Lepas 3 bulan diganggu, Fika nekat pindah bilik dekat belakang. Masa tu Fika dapat tahu sahabat baik dia bernama Miza dibenarkan untuk teman tinggal dengan dia sekali. Ingatkan dah tak ada kena ganggu lagi lah. Tapi tak, benda tu lagi mengamuk. Rumah mak ayah Miza ni dekat sekitar situ juga. Setiap hujung minggu Miza akan pulang ke rumah mak ayahnya. Kemuncak kejadian ni bila satu malam minggu tu, masa Miza pulang ke rumah mak ayah dia. Macam biasa Fika tengok TV, tapi malam tu dia rasa seram sejuk lain macam. Jadi pukul 10 malam dia dah tutup TV. Bila masuk bilik, TV terpasang semula. Fika tutup balik, dia on balik. Memang sengaja benda tu nak kacau. Fika malas nak layan. Dia terus masuk bilik, tutup pintu. Biarlah TV tu on sampai ke pagi pun. Elok je Fika tutup muka dengan selimut, benda tu ketuk pintu bilik dia dengan kuat. Benda tu ketuk sekali je, tapi bunyi macam padat. Dum. Fika yang berselubung intai perlahan-lahan dari selimut dan nampak benda tu tengah mundar mandir depan pintu bilik dia. Fika boleh nampak bayangan hitam tu sebab bawah pintu tu ada jarak yang agak besar. Allah je yang tahu betapa menggigilnya Fika masa tu. Tak tahu nak lari mana, Fika telefon kawan dia yang tahu tentang alam mistik ni. Dia suruh Fika baca satu surah dan benda tu beransur-ansur hilang. Itulah malam kemuncak Fika berdepan dengan benda tu. Macam-macam versi cerita Fika dengar tentang apartmen tu. Ada yang kata rumah yang Fika duduk tu sebelum ni ada seorang perempuan mati bunuh diri. Ada yang kata rumah tu laluan makhluk halus. Ada juga yang kata sebelum ni rumah tu pernah dimasuki pengamal perubatan tradisional. Entahlah, disebabkan duduk percuma, Fika hadap jugalah duduk rumah tu selama 6 bulan. Nak sewa rumah lain mahal. Memang kenalah gelaran apartmen ni, iaitu apartmen sengit berhantu, yang digelar orang kampung sebab kedudukannya sengit dan memang berhantu. Cerita ni jadi masa Rita mula menyewa di sebuah rumah flat 2 tingkat. Dia menyewa dengan 3 orang lagi kawan bernama Aina, Anis dan Fiza. Jadi semua dalam rumah tu ada 4 orang termasuk Rita. Rumah tu ada 3 bilik. Seorang dapat 1 bilik, tapi bilik utama tu Rita kongsi dengan Aina. Kebetulan mereka kerja dekat tempat yang sama, jadi waktu mereka berada dekat rumah pun samalah. Masa mula menyewa rumah tu tenang je, tak ada apa-apa gangguan. Walaupun ada jiran tanya, "Korang okey ke duduk dekat rumah tu? Pernah terlebih orang tak?" Mereka hanya diamkan diri sebab memang tak faham apa yang jiran tu maksudkan. Lepas 2 minggu menyewa, Aina dikejutkan dengan kematian ibunya. Jadi dia minta cuti seminggu nak balik kampung. Sepanjang Aina tak ada tu, Rita memang tidur sorang-sorang dalam bilik tu. Mulanya tak ada apa-apalah, tapi lepas 3 hari Aina balik kampung, malam tu masa Rita tengah tengok cerita dekat laptop dalam bilik sorang-sorang, Anis dengan Fiza tak ada. Mereka keluar. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Mula-mula Rita diam je lah sebab setiap orang dalam rumah tu ada kunci rumah masing-masing. Jadi Rita tak rasa ketukan tu datang dari rumah dia. Lama kelamaan, ketukan tu makin kuat dan jelas terdengar. Memang dari pintu rumah dia. Rita pergi depan tengok dari tingkap sebelah pintu tu. Rupa-rupanya Aina baru balik dari kampung. Rita terus buka pintu dan tanya Aina mana kunci rumah dia. Tapi Aina senyap je dan terus masuk ke dalam bilik. Rita diam je lah sebab fikir mungkin Aina masih bersedih dengan kematian ibu dia. Masa tu jam tepat pukul 12.30 malam. Anis dan Fiza belum balik lagi. Memandangkan esok Ahad dan cuti, Aina terus baring atas katil tanpa hiraukan Rita dekat sebelah dia. Tak lama lepas tu Rita matikan laptop sebab nak tidur. Masa tengah tidur tu, Rita terdengar ada orang menangis. Sayu sangat bunyinya. Rita capai handphone tengok jam pukul 2.30 pagi. Bilik gelap. Rita suluh dalam bilik nak cari dari mana datang bunyi tu. Rita nampak Aina tengah duduk peluk kaki sambil menangis. Rita bangun pergi dekat Aina, tanya dia, "Kau okey tak? Kenapa nangis? Kalau kau rindu mak kau sedekahkanlah Al-Fatihah. Yang pergi biarkanlah pergi. Kita yang hidup ni kena teruskan hidup. Kau yang hidup teruskan je lah hidup. Aku yang mati pun kau nak kacau." Terkejut Rita bila Aina cakap macam tu. Rita terdiam dan balik ke katil dia semula. Rasa seram pula. Lepas tu Rita WhatsApp Anis dan Fiza suruh mereka balik cepat. Tapi WhatsApp tak lepas. Telefon pun tak dijawab. Tiba-tiba Aina bersuara, "Kenapa kau gelisah?
Tak payahlah kau dorang, aku okey je. Cepat-cepat Rita berselubung dan baca doa macam-macam sampailah tertidur. Esoknya pukul 10 pagi baru Rita bangun. Lepas tu ke tandas, tengok Aina dah tak ada dekat katil dia. Katil dia pun kemas je. Mungkin dia keluar pergi beli sarapan kot. Tak lama kemudian Anis dan Fiza bangun, keluar dari bilik dan terus sambung baring atas sofa depan TV. Rita bagi tahu mereka berdua Aina dah balik semalam. Anis tanya mana Aina. Rita cakap mungkin dia keluar pergi beli sarapan. Tak lama lepas tu jiran sebelah rumah datang. Dia tanya kenapa rumah bising malam tadi. Dengar orang terjerit-jerit ketawa. Rita diam je sebab malam tadi cuma ada dia dengan Aina je. Lepas tu jiran bagi tahu dia nampak ada perempuan duduk depan pintu rumah mereka pukul 12.30 malam tu. Rita cakap lah itu Aina, dia baru balik dari kampung sebab ibunya meninggal 3 hari lepas. Kemudian mereka tunggulah Aina balik. Dari pagi sampai ke malam tak balik-balik si Aina ke rumah. Telefon pun tak diangkatnya. Pukul 10 malam baru Aina balik. Rita, Anis dan Fiza tanya Aina macam-macam, tapi sepatah pun Aina tak jawab. Diam je. Dia terus masuk bilik. Mereka semua pelik lah sebab Aina yang mereka kenal ni seorang yang beramah. Sejak malam tu Rita selalu dengar Aina menangis mendayu-dayu tepat pukul 2.30 pagi. Bila waktu siang je dia tak ada dekat rumah. Mereka semua tak syak apa-apa sebab dia masih dalam tempoh bercuti lagi kan. Aina pun nasyid jauhkan diri je dari mereka ni. Malam kelima Rita terdengar orang menjerit dekat dapur. Cepat-cepat Rita berlari ke dapur. Sampai dapur Rita tengok Anis dengan Fiza tengah menangis sambil tunjuk ke arah pintu utama. Terkedu Rita bila nampak Aina tengah duduk atas lantai sambil makan sesuatu yang amat menjijikkan. Rita terus berlari ke dalam bilik nak tengok katil Aina lah. Ya, memang dia tak ada atas katil. Mereka syak Aina kena rasuk. Mereka pun bacalah macam-macam surah untuk halau benda tu. Lepas tu Aina terus keluar dari rumah dan berlari turun ke bawah. Mereka bertiga menjerit-jerit minta tolong. Lepas tu suami jiran sebelah keluar. Dia cakap biar je dia pergi. Anis masih menangis ketakutan. Malam tu mereka tidur sebilik sebab terlampau takut. Macam-macam gangguan mereka kena malam tu. Dengar orang cakap pintu dan tingkap, orang menangis, menjerit, mengilai dan suara macam orang tengah bergaduh dekat dapur. Mereka bertiga tak tidur sampai azan subuh berkumandang. Baru gangguan tu hilang. Suasana jadi tenang semula. Mereka bertiga minta cuti sebab tak sedap badan. Siang tu Anis terus tidur sebab demam. Rita dan Fiza pula pergi jumpa jiran sebelah nak tanya tentang kejadian malam tadi. Jiran hanya cakap akak dan abang rasa benda tu dah mula nak tunjukkan diri dia. Baik kamu siasat siapa Aina. Sebaiknya kamu jangan tegur Aina yang dekat rumah tu. Buat biasa je. Mereka berdua terkejut dan masih tak faham apa yang jiran tu maksudkan. Alhamdulillah waktu siang tak ada gangguan apa-apa. Cuma bilik Rita tercium bau wangi sangat macam bau bunga kenanga. Siang tu Rita kemas barang-barang penting dan tarik tilam masuk ke dalam bilik Anis. Mereka bertiga tidur sebilik teman Anis yang tengah demam. Masuk waktu maghrib je mesti bau bunga tu jadi semakin kuat. Mereka bertiga akan baca Yasin lepas maghrib. Bau tu hilang dan Aina pula akan balik tepat pukul 10 malam. Mereka bertiga dah tak berani nak jumpa dia. Duduk je berkunci dalam bilik sampai ke subuh. Malam seterusnya benda yang sama jadi. Bunyi cakar dekat pintu dan tingkap, ketawa, menangis, mengilai, bunyi orang bergaduh dekat dapur, semua ada. Mereka hanya tawakal je duduk dalam bilik. Nasib baik tak ada yang kena rasuk. Benda tu macam marah dengan kehadiran mereka. Dia memberontak dekat luar bilik. Bila siang je gangguan tu hilang dan Aina pun tak ada dekat rumah. Malam ke-7 mereka bertiga dah tak tahan dengan gangguan tu sebab ada darah busuk sangat mengalir masuk dalam bilik ikut bawah pintu tu. Mereka semua takut nak keluar bilik dan buat keputusan minta bantuan jiran. Rita telefon jiran sebelah rumah pukul 2 pagi. Akhirnya suami jiran datang bawa seorang ustaz. Kebetulan pintu utama memang tak kunci sebab fikir Aina tak ada kunci rumah. Lepas tu mereka tak tahu apa jiran dan ustaz tu buat dekat luar sebab mereka bertiga tak dibenarkan keluar dari bilik. Suasana jadi huru-hara malam tu. Macam-macam mereka dengar. Beberapa minit kemudian suami jiran ketuk pintu bilik dan suruh mereka keluar secepat mungkin. Masa nak keluar tu mereka nampak Aina tengah jilat darah yang mengalir atas lantai. Dia menangis dan menjerit minta bantuan mereka bertiga macam kesakitan. Mereka bertiga terus berlari tanpa pedulikan Aina. Ada 5 orang yang bantu ustaz dalam rumah tu. Mereka semua ditumpangkan di rumah jiran. Lepas semuanya selesai ustaz dah halau benda tu. Malam tu mereka diminta untuk tidur dekat rumah jiran je. Siang baru balik ke rumah. Balik rumah siang tu Rita dapat panggilan dari Aina. Dia macam marah, tanya mereka semua pergi mana. Call tak dapat-dapat, asyik di luar kawasan je. Call tempat kerja, dia orang cakap Rita cuti. Sebenarnya Aina nak bagi tahu dia dah tak nak duduk rumah tu lagi sebab nak kena jaga adik-beradik dia dekat kampung. Aina pun dah berhenti kerja dekat tempat tu 3 hari lepas. Ada masa nanti dia datang rumah nak ambil barang. Sekarang tak boleh balik lagi sebab baru habis tahlil untuk mak dia yang ke-7 hari. Lepas dengar Aina cakap macam tu, Rita terdiam. Kemudian Rita tanya Aina kenapa dia balik malam tu tak bagi tahu yang dia tak nak sewa sini lagi. Aina cakap mana ada dia balik rumah lagi. Tak
Takkan nak tinggal adik-adik dia uruskan dekat rumah ni? Dah 7 hari dia dekat kampung, tak pergi mana-mana pun. Rita terkedu. Habis siapa yang balik rumah malam tu? Gangguan ni datang dari mana? Mereka terus buat keputusan nak keluar dari rumah tu dan cari rumah lain. Lepas 2 hari, Aina datang nak ambil barang-barangnya. Mereka pun ceritalah apa yang jadi. Kebetulan mereka pun sama kemas barang nak pindah rumah. Sampai sekarang Rita tak tahu kisah rumah tu sebab jiran cuma cakap benda yang lepas jangan diungkit. Lupakan semuanya supaya kami yang lain terselamat. Kisah ni Ali alami masa malam raya beberapa tahun lepas, di mana ada beberapa technician diminta untuk buat OT. Malam tu hanya ada 10 orang technician dan mungkin dalam 18 orang operator. Pukul 3 pagi, masa tu Ali rasa sangat dahaga. Dekat kantin ada sediakan air percuma pada pekerja yang OT malam tu. Kantin hanya beroperasi pada pukul 9 malam, 12 malam dan 4.30 pagi. Ali pergi ke kantin. Masa dalam perjalanan ke kantin tu, dia sempatlah ajak seorang kawan dia bernama Eddie. Tapi masa tu Eddie ada kerja sikit. Mesin down, kejap lagi aku datang lah katanya. Ali pun terus gerak ke kantin. Sampai dekat kantin, Ali terus ambil gelas dan minum. Tiba-tiba, dia ternampak macam ada orang dekat dapur kantin tu. Ali ingatkan bangla yang jaga kantin tu. Ali pun panggil lah dia, "Bayar, buat teh ais satu." Tapi tak ada respon dari bangla tu. Mungkin dia tak dengar kot. Ali pun pergilah ke pintu dapur nak panggil dia buat kali kedua. Sampai dekat pintu dapur, Ali nampak Bayar tu berdiri tegak je menghadap tingkap dapur. Bila Ali panggil sekali lagi dan Bayar tu terus pusing berpaling menghadap Ali, rasa nak gugur jantung masa tu. Yang Ali nampak masa tu bukanlah bangla jaga kantin, tapi makhluk lain. Mukanya macam terbakar, hitam legam. Kulit hitam tu macam ada lendir-lendir darah. Mata tak ada, berlubang macam orang mati kena bakar. Ali pun apa lagi, terus lari dari situ, masuk semula ke production. Sampai waktu rehat yang ketiga pukul 4.30 pagi, Eddie datang jumpa Ali. Eddie tanya, "Mana Ali pergi tadi?" Dia datang kantin tak ada orang pun dekat situ. Kemudian Ali tanyalah, ada apa-apa yang pelik ke masa dekat kantin sorang-sorang tadi? Eddie pun bercerita. Katanya dia nampak Ali tengah hisap rokok sorang-sorang dekat smoking area. Masa dia on the way nak ke smoking area tu, tiba-tiba je Ali hilang. Jenazah Alang Ripin terbujur di ruang tamu. Beberapa kenalan dan anak muridnya tengah khusyuk mengaji dan baca surah Yasin. Ahmad dan Sudin hanya perhati dari jauh. Ramai juga anak murid arwah yang datang. Memang tak dinafikan, masa Alang Ripin hidup, dia memang terkenal sebagai guru silat yang disegani. Anak muridnya bukan saja dari kampung ni, malah di serata ceruk negeri. Sebab itulah ramai tetamu bersilih ganti menziarahi arwah yang akan dikebumikan malam tu juga. Sebenarnya Ahmad dengan arwah ni taklah rapat mana. Beberapa kali jugalah arwah bujuk sertai kumpulan silatnya, tapi Ahmad tolak secara baik. Alasannya sebab nak tumpukan perhatian untuk hadapi peperiksaan STPM tahun tu. Arwah faham dan tak paksa pun. Kalau ada waktu lapang, Ahmad akan pergi jugalah gelanggang silat arwah yang terletak berhampiran rumahnya, nak tengok arwah ajar anak-anak muridnya. Ahmad bukan tak minat silat, tapi apa yang dia ajar oleh arwah Alang Ripin ni buat dia terfikir 2 kali. Sebab ayat-ayat mentera yang dilafazkan bukanlah berlandaskan Al-Quran, tapi lebih kepada jampi serapah yang Ahmad sendiri tak faham buti bicaranya. Ini tak termasuk upacara minum air yang tengah mendidih, pakai tangkal kebal dan sebagainya. Alhamdulillah, malam tu urusan pengebumian berjalan lancar. Selesai bacaan talqin, Ahmad dan Sudin bergerak pulang dengan beberapa penduduk yang lain. "Okey Mat, aku gerak dulu," kata Sudin bila sampai simpang menuju ke rumah dia. Lepas bersalaman, Ahmad pulas minyak motor perlahan-lahan. Risau jugalah bawa laju waktu malam macam tu. Dahlah jalan sempit dan tak berturap, takut ada binatang liar tiba-tiba melintas pula. Memang haru dibuatnya. Masa tengah kusyuk bawa motor tu, tiba-tiba Ahmad tergamam. Dari cahaya lampu motosikal lebih kurang 20 meter dekat depan, Ahmad nampak ada kelibat seseorang tengah berjalan kaki. Dari belakang, gaya sosok berjalan tu nampak macam seorang lelaki berpakaian serba hitam. Dekat bahunya pula tersangkut kain pelekat yang agak lusuh. Bila sampai dekat orang tu, Ahmad berhenti dengan motor. "Nak ke mana bang? Nak tumpang naik lah," kata Ahmad. Lelaki tu berhenti melangkah. Bila dia toleh ke arah Ahmad, jantung terus berdegup kencang. Ahmad terkaku. "Betul kau nak tumpangkan aku?" tanya lelaki tu dengan suara garau. Tanpa fikir panjang, Ahmad terus pecuk motosikal. Sepanjang perjalanan, dia menggigil ketakutan. Memang tak sangka lelaki yang dia sapa tadi sosok yang menyerupai arwah Alang Ripin yang baru je mereka kebumikan tadi. Alhamdulillah, walaupun terpaksa menunggang motosikal dengan kelang kabut, akhirnya Ahmad sampai rumah juga. Masuk je rumah, Ahmad terus ke bilik selubung sampai pagi. Disebabkan terlalu takut, malam tu Ahmad terlupa nak mandi. Dahlah sehari suntuk dia dekat rumah arwah bantu uruskan jenazah. Esoknya Ahmad demam dan apa yang berlaku
malam tadi, dia ceritakan pada ahli keluarganya. Nampaknya bukan kau seorang yang kena malam tadi, tapi ramai juga, kata ayah. Kata ayah lagi, ada juga beberapa penduduk kampung yang pulang lewat malam tadi terserempak dengan sosok Alang Ripin. Nasib baik Ahmad berjaya sampai ke rumah, sebab penduduk yang terserempak dengan sosok Alang Ripin bawa motor sampai terbabas masuk dalam parit, dalam semak, dan ada yang pingsan tepi jalan. Selang beberapa hari kemudian, kecoh pula dengan cerita baru. Kononnya gelanggang silat Alang Ripin berhantu. Ceritanya bermula bila Deris lalu kawasan tu waktu tengah malam. Dari jauh, Deris nampak sayup-sayup cahaya api andang dan pelita minyak tanah menerangi kawasan tu. Bila sampai dekat, Deris terdengar suara orang berpencak silat macam tengah beradu kekuatan. Deris pun apa lagi terus menuju ke arah gelanggang silat, sebab dia ingat mungkin ada anak-anak buah arwah ambil alih tugas arwah untuk teruskan latihan. Tapi bila masuk je dalam gelanggang, tiba-tiba gelanggang silat tu jadi gelap gelita dan sunyi sepi. Cahaya yang dia nampak tadi dah gaib entah ke mana. Sebaik saja Deris nak tinggalkan gelanggang silat tu, terdengar suara garau. Kau datang ni nak buat apa? Nak belajar silat dengan aku ke? Apa lagi, Deris terus lari lintang pukang sebab dia kenal sangat suara tu. Itu suara arwah Alang Ripin. Kisah ni jadi lebih 50 tahun lepas, masa umur Pak Tih 10 tahun. Ketika itu ada kematian salah seorang saudara tua bernama Tok Pandak di kampung mereka. Disebabkan kematian tu berlaku sekitar lewat senja dan di kampung masa tu tak ada bekalan elektrik, terpaksalah urusan pengebumian dibuat esok paginya. Pak Tih sememangnya terkenal sebagai seorang yang penakut dan lemah semangat dalam kalangan adik-beradik dan sepupunya. Tambahan pula jenazah tu akan diletakkan dekat rumah mereka. Semakin bertambah takutlah Pak Tih malam tu. Tapi disebabkan ramai saudara mara dalam rumah papan pusaka tu, perasaan takut tu berkuranglah sikit. Malam tu kebanyakan orang-orang tua isi masa mereka dengan membaca Yasin. Yang muda-muda pula sibuk berborak dekat halaman rumah dan dalam bilik. Yalah, bila sesekali sepupu sepapat berkumpul, banyaklah ceritanya. Tiba-tiba salah seorang sepupu Pak Teh yang berumur sekitar 5-6 tahun masa tu minta nasi. Kuat pula tu dia minta. Nasi mana masih? Ayah lapar ni. Jangan cakap pasal makan depan mayat boleh, kata Atuk. Memang segala nasi dan lauk pauk dah diletakkan depan rumah jiran, dimasak secara bergotong royong. Dan sesiapa yang lapar bolehlah ke seberang jalan. Atuk ingatkan mereka semua supaya jangan sesekali bercakap tentang makan atau apa-apa gurauan depan jenazah. Sebab itu pantang besar di kampung mereka ni, tak hormat jenazah. Takut nanti kalau langgar pantang akan berlaku sesuatu yang buruk. Sekitar pukul 1 pagi, jiran-jiran pulang ke rumah masing-masing. Yang tinggal hanyalah keluarga dan saudara terdekat yang menumpang tidur di rumah Pak Teh. Pak Teh dan sepupu sebayanya yang lain tidur dekat dengan tangga menuju ke dapur. Lampu minyak tanah diletakkan di setiap penjuru rumah. Orang-orang tua yang baca Yasin tadi pun dah beransur tidur seorang demi seorang. Sementara tu adalah yang ambil giliran sambung baca Yasin, sebab semua tahu jenazah tak boleh ditinggalkan, kena ada yang berjaga di sisi jenazah, sebab risau syaitan akan masuk dalam jasad yang kosong. Entah macam mana, sekitar pukul 3 pagi tak ada seorang pun yang berjaga. Semuanya terlelap. Pak Teh yang tidur betul-betul tepi tangga menuju ke dapur tersedar sebab tercium bau yang sangat hanyir. Dalam sama-sama lampu minyak tanah tu, ekor mata Pak Teh dapat tangkap pergerakan seseorang. Seseorang macam tengah bogel sedang menuju ke arahnya, melangkah seorang demi seorang sepupunya yang tengah tidur. Bila sampai ke giliran Pak Teh, dia tutup mata sambil tahan bau yang amat hanyir. Lalu lembaga tersebut bersuara, "Aku tahu kau seorang saja yang tak tidur." Pak Teh tutup mata sambil air matanya meleleh tahan ketakutan. Kemudian lembaga tu turun tangga ke dapur. Pak Teh buka mata sikit nak tengok. Dia nampak lembaga tu tengah selongkar sisa-sisa makanan dalam besin yang dibawa balik dari rumah jiran untuk ditanam. Zaman tu dekat kampung masih tak ada plastik sampah, tak ada pinggan plastik, cawan plastik, tak ada tong sampah dan tempat pembuangan sampah. Jadi semua sisa makanan akan ditanam. Kruk-kruk bunyi tulang diratah oleh lembaga tadi. Dari suara dan susuk tubuh lembaga yang membelakangi Pak Teh, dia yakin itu jenazah Tok Pandak yang baru meninggal maghrib tadi. Tok Pandak meninggal sebab tergelincir jatuh dalam perigi belakang rumahnya dan lepas sejam baru anak dia sedar. Lepas makan, jenazah Tok Pandak bergerak semula ke tilamnya dan sekali lagi melangkah ke Pak Teh. "Jangan sesekali kau buka mulut pada yang lain apa yang aku buat malam ni." Masa tu rasa nak pecah jantung Pak Teh. Punyalah takut. Esoknya kecoh dekat rumah. Tulang-tulang ayam berselerakan dekat dapur dan lagi terperanjat bila mulut jenazah Tok Pandak dihurungi semut. Mengamuk Atuk pagi tu sebab tak ada siapa jaga jenazah lepas pukul 3 pagi. Pengalaman tu membuatkan Pak Teh kunci mulut selama 40 tahun dan baru sekarang dia ceritakan pada adik-beradiknya yang lain.
Okey, sampai sini dulu 5 kisah untuk hari ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.